Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, setiap kali kita diceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pastinya ialah bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Nabi dan kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahawa yang dibawa oleh Nabi itu adalah kebenaran. Kerana kebenaran itu ada kekuatannya yang tersendiri. Benda betul ini, benda benar ni, dia ada kekuatan. Benda salah, perkara batil, walaupun nampak kuat, nampak hebat pada zahir, tetapi ia tidak kekal. Al-haqqu al-batilu qad yadum walakinahu yad'ufu wal-haqqu qad yad'ufu walakinahu yantasir. Benda batil, benda salah itu, kata Syahid Syed Qutb rahimahullah ta'ala, benda salah qad yadum, kamu nampak ia kekal lama. Fir'aun merintah berkuasa di atas muka bumi tuan-tuan berapa lama? Ada orang berkuasa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kamu lihat kebatilan itu. Walaupun mereka itu memimpin, memerintah dengan kebatilan, bukan berpadukan Al-Quran dan As-Sunnah, kamu lihat mereka itu yadumu, kekal sampai hari ini. Walakinnahu yad'uf walakinnahu la yadum, dia tidak akan kekal dan dia akan lemah suatu hari. Adapun kebenaran itu kamu lihatnya lemah, qad yad'ufu, kebenaran itu lemah. Hari ini kita tengok Islam lemah. Bukan Islam lemah, umat Islam itu lemah, berpecah, tidak ada kekuatan. Ya, walakinnahu yantasir, tetapi suatu hari nanti ia akan pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ia mendapat janji kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Islam itu suatu hari nanti akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Islam itu telah pun diangkat dan dimuliakan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ribuan tahun. Lemahnya Islam, umat Islam hari ini kerana meninggalkan ajaran Islam. La tanqudhu al-Islam 'urwatan ba'da 'urwah. Ikatan Islam itu akan terungkai satu demi satu, kata Rasulullah. Wa awwalu man taqadatil hukmu, dan yang mula-mula sekali akan terungkai daripada Islam itu hukumnya. Wa akhiru as-salat, dan yang paling akhir yang tercabut daripada ikatan Islam itu adalah salat. Apabila umat ini mula meninggalkan salat, kalau salat pun tak cukup 5 waktu, kalau cukup pun tak berjamaah, tidak sempurna, meninggalkan jamaah. Kerana Nabi dalam hadis Ibnu Mas'ud memberi jaminan, selagi mana umat aku tidak meninggalkan salat berjamaah, kanu 'alal huda, mereka pasti berada di atas petunjuk yang benar. Tetapi apabila mereka mula meninggalkan salat berjamaah, kata Rasulullah, bila umatku mula meninggalkan salat berjamaah, la dhalaltum, kamu akan sesat, kata Rasulullah. Kesesatan itulah punca kepada kebinasaan dan kelemahan. Dalilnya bila pada orang Arab jahiliyah itu berada dalam kesesatan, diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka menerima ajaran Nabi, beriman dengan Nabi, menerima Islam, mereka terus berubah menjadi umat yang kuat. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu dalil.
tuan-tuan Melayu selagi berpegang dengan Melayunya, tak akan sampai ke mana-mana. Tapi bila Melayu itu berpegang dengan Islam, dia akan kuat. Betul, kita ingat Melayu dulu pernah jadi satu kuasa besar dunia. Kerajaan Islam Melaka dulu hebat, tuan-tuan. Ni bagus lah, ni nak wajibkan mata pelajaran sejarah ni kan. Tahun 2009 sejarah wajib lulus. Kan? Bagus. Bukannya tak bagus, bagus tuan-tuan. Nak memperkenalkan orang-orang muda ni kepada sejarah negara, pejuang-pejuang kemerdekaan, siapa sebenarnya yang memperjuangkan kemerdekaan, hero yang berjuang membebaskan tanah Melayu ni daripada penjajah. Bagus. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan boleh buat. Tak ada alasan. Jadi kalau teringat nak wajibkan mata pelajaran sejarah itu menjadi mata pelajaran wajib SPM, boleh buat. Makna boleh buat juga. Anak-anak Melayu Islam ini wajib lulus subjek pengajian Islam. Untuk orang Islam saja. Yang beragama Islam wajib lulus pendidikan Islam, pengajian Islam. Subjek akidah dalam SPM wajib lulus. Kalau tak lulus yang tu, tak lulus yang lain. Boleh buat tak? Boleh buat. Dapat syarat ni boleh buat. Cuma bezanya tuan-tuan, kalau mengaji sejarah nak kenal pejuang kemerdekaan. Kalau mengaji akidah nak kenal siapa yang mengkhianati kemerdekaan tu. Itu je beza. Kan? Jadi tak bolehlah ajak orang akidah dan pendidikan Islam. Nanti orang tahu siapa dia yang mengkhianati kemerdekaan. Dan apa makna kemerdekaan yang sebenar? Kerana Islam itu mengajar hakikat kemerdekaan yang sebenar. Tuan-tuan boleh faham tak yang saya cakap? bukan bahasa teruk dan saya cakap. Mudah-mudah saya nak bagi tuan-tuan faham. Ya, itu. Habis tak? Tuan-tuan sekalian. Maka muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Hari ini kita telah dibentangkan oleh pengarang kitab kita ini. Rahimahullah ta'ala rahmatan abrar. Semoga Allah merahmati tuan punya kitab kita ini. Sayyidi Abil Fadl Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Yang telah menghimpunkan 40 hadis ni di dalam rawdah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid An-Nabawi. Dia ni muhaddis. Bukan muhdis. Muhaddis. Muhdis orang yang mereka-reka bid'ah dalam agama. Kan? Al-khairu kullal khair fi ittiba'i man salaf. Saya pergi ziarah Tok Uji Saleh baru ni pun ni dia pesan. Dr. Jamal Farouk mari baru ni pun dia sebut. Tuan-tuan ingat dia sebut? Ingat semua kan? Tuan-tuan kan faham ingat ke mana? Ya. Mana tuan-tuan ni semua orang Arab lah. Alhamdulillah. Arab betul ke Arab celup? Celup lah. Kan? Al-khayru kullal khayr fi ittiba'i man salaf. Wa syarru kullal syarr fi ibtida'i man khalaf. Sebaik-baik perkara itu ialah mengikuti yang salaf dari kalangan umat ini. Hari ini ramai yang dakwah kata dia tu salaf. Antara yang dakwah kata dia tu salaf, orang boleh lah. Kami salaf. Kami pengikut salaf. Kan? Salaf ni tuan-tuan, dia mari masjid sebelum daripada azan dilaukan. Dan dialah orang yang paling akhir kali balik daripada masjid. Ni tuan-tuan, mari sayur, baru mari. Orang habis salat tak ada kata apa pergi bangkit. Salat borak apa itu? Apa? Salat ni tuan-tuan, itu akhlak salat. Tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Imam Sya'rani, Abdul Wahab Al-Sya'rani rahimahullah Tanbihul Mughtarrin. Dalam kitab itu disenaraikan akhlak-akhlak salat. Mencintai Al-Quran, sangat kuat beriqtidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar itu hari-hari pergi pokok yang di bawah pokok itu berteduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah wafat dia pergi duduk pokok. Itu orang tanya dia, wahai Abdullah ibn Umar, kenapa kamu
sibuk duduk juri pokok, dia bukan duduk dalam kampung kamu, bukan hak kamu tanam. Duduk di satu tempat di hujung kota Batu. Tapi juri pokok tu juri belai usah. Macam orang yang baru pencet buka dusun derian. 50